أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada tengah hari ini kita nak bermuhasabah, bermudzakarah tentang kepentingan tentang solat lah, tentang solat. Nombor satu, solat ni yang pertama sekali, solat dan semua ibadat hanya dituntut oleh Allah SWT dalam dunia ini sahaja. Itu poin nombor satu. Maksudnya, kalau petang esok mati, ni guna ayat ganas tu ni, tak tidur insyaAllah. Petang esok mati, maka subuh esok adalah subuh yang terakhir untuk dia selama-lamanya. Zuhur terakhir, asar itu asar terakhir. Dia takkan jumpa dah maghrib dan isyak sampai bila-bila. Ini poin nombor satu. Bermaksud juga, bila ruh ni yang dalam badan kita ni ada ruh. Bila ruh ini keluar, dia tinggalkan batang tubuh ni, maka kita dah takkan boleh lagi merasakan kemanisan beribadat. Baca Quran, sedekah, puasa, solat, haji, umrah, kan seronok. Seronok tu, buat benda-benda tu rasa bahagia, rasa seronok. Sebab itu orang-orang soleh, orang soleh, tuan-tuan guru, bila beribadat, ibadat mereka banyak. Sebab dia faham, dia mengerti bahawa selepas mati tak ada lagi yang namanya ibadat. Sehingga kan bila masuk dalam alam barzakh, diceritakan oleh Rasulullah. Ni poin satu ni. Masih lagi poin nombor satu tu. Masuk dalam alam barzakh, satu orang yang suka solat ni, dia nak solat. Dia nak solat. Bila kita duduk di barzakh, yang saya pun tak tahu realiti dan hakikat sebenar kehidupan di sana macam mana, kita yang sebenar-benar kita tak tahu. Nabi cerita ruh kita, tubuh kita ni akan bangun dan duduk untuk malaikat Munkar dan Nakir datang. Kita baring macam tu, kita akan duduk macam tu, separuh ya, kaki masih lagi macam tu. Selepas disoal, yang disoal tadi ni orang yang solat, dia tengok macam dah masuk waktu, dia nak solat. Maka malaikat sebut, sini ialah alam, kamu sudah masuk satu alam yang tiada lagi ibadat. Tak boleh, tidak dibenarkan. Bukan kalau rajin boleh buat, tak dibenarkan. Secara umum peraturan dia begitu. Selepas roh berpisah daripada badan, maka peraturannya tiada lagi ibadah. Kalau nak buat ustaz, seronok nak buat, tak dibenarkan. Maksudnya singkat je lah ustaz untuk ibadat. Ya, singkat je, 60 tahun ni je.
60 tahun kalau hidup sampai 60. Zaman hari ni ramai orang mati awal. Zaman orang mati awal ni biasa. Tadi dapat berita Imam Masjid Negeri Pulau Pinang, kan, muda lagi, 40-an, meninggal. Maka tempoh untuk ibadat ni singkat. Sampai masuk dalam syurga kah tak boleh buat ibadat? Ya. Masih lagi solat dan semua ni. Solat dan semua jenis ibadat. Sampailah masuk dalam syurga. Tiba satu hari, hari perhimpunan pertama seluruh ahli syurga. Allah himpun semua ahli syurga. Jannatul Ma'wa, Jannatul Adnin, Jannatul Firdaus, semua ni duduk satu tempat. Ketika itu Allah menzahirkan zatnya. Bila Allah zahirkan zat, boleh melihat zat Allah. Nabi nak bagi faham, boleh tengok Allah yang selama ni kita sembah ni. Sampai Nabi tunjuk kat sahabat, nampak tak bulan yang sedang mengambang tu? Sahabat kata nampak. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Nabi kata, satu hari kalian akan dapat melihat Tuhan yang kalian sembah. Seperti mana malam ni tuan-tuan kalian melihat, kata Nabi kat sahabat, bulan yang sedang mengambang itu. Sonok tak? Sonok. Nikmat yang membuatkan ahli syurga lupa ke semua nikmat syurga. Hari tu, bukan hari pertama, perjumpaan perhimpunan pertama seluruh ahli syurga. Hari ke berapa wallahu alam. Lepas masuk syurga, Allah pun tunjuk zat dia. Macam mana tengok zat Allah, wallahu alam. Tak tahu, saya pun tak tahu, tapi Nabi beritahu dengan jelas, bila melihat zat Allah, ahli syurga pun masing-masing sujud kepada Allah. Dia jadi tersungkur sujud. Lalu Allah Ta'ala kata, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian. Sebab di sini bukan tempat beribadah. Tak dibenarkan. Oh, dalam syurga kemudian tak dibenarkan. Nak buat apa dalam syurga, Ustaz? Dalam syurga ni tempat untuk berseronok dan bersenang lenang. Bukankah banyak tempat tak sempat berjalan dulu duduk di dunia? Bukankah banyak barang teringin nak beli, ahli-ahli ibadah tak sempat nak beli dulu di dunia? Bukankah banyak kenikmatan dan keseronokan dan nikmat dunia yang ada dulu tak sempat untuk ahli-ahli ibadah dapatkan, untuk mereka dapatkan dalam syurga sekarang? Banyak, kan? Jadi banyak benda-benda yang kita nak kejar dalam dunia ni, yang bakal ahli syurga, orang yang mengutamakan akhirat, yang tak sempat nak buat, maka benda itulah yang akan mereka lakukan dalam syurga nanti, kan? Solat yang pertama, yang tu poin nombor 1 lah, tentang solat. Tiada lagi yang ibadah selepas ruh berpisah dari jasad. Tuan-tuan nak hayati kataan ni, kena selalu ulang dalam akal dan hati kita. Selalu ulang, kita akan faham. Bila akal dan hati kita faham, maka anggota kita secara harian, detik hati kita secara harian, akal kita secara harian akan mengarahkan kita kepada beribadah. Banyak dia berfikir tentang ibadah. Yang pertama. Kemudian nombor 2, yang ni masyhur. Saya sebut sikit je. Ada masa gunakan akal. La'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Kan banyak ayat tu, semoga kalian berfikir, semoga kalian memandang dan merenung apa semua. Allah minta untuk berfikir. Nabi sebut, selepas ditiup sangkakala yang kedua, Allah akan menghimpun semua makhluk. Selepas ditiup sangkakala yang kedua, Allah akan bangkitkan, kembalikan ruh kepada semua makhluk. Balikan ruh pada semua makhluk. Orang yang rajin guna akal, dia akan mencari. Maksudnya, yang akan berhimpun di padang mahsyar ni, semua yang pernah bernyawa dulu di dunia. Jawapannya ya. Semua yang pernah ada nyawa, ada ruh, Allah akan kembalikan ruh dan berhimpun di mahsyar. Manusia, jin, syaitan,
malaikat, binatang. 5. Tuan-tuan sekalian, kalau lembu sahaja berhimpun di mahsyar pun dah berapa puluh bilion dah. Lembu saja. Kalau seluruh makhluk, luasnya Ustaz, memang pun luas. Yang ditimbang 2 saja. Malaikat dan jin. Jin dan manusia. Yang ditimbang 2, jin dan manusia. Malaikat dia terbang naik ke atas. Binatang ditukar menjadi tanah kesemuanya. Syaitan semua masuk neraka. Jin dan manusia. Tu kita selalu sebut, saya selalu sebut, jin dan syaitan ni berbeza. Dia sangat berbeza. Jin dia ada dosa pahala, syaitan tak ada dosa pahala, syaitan dosa semua. Malaikat pahala semua. Kan? Syaitan dosa semua. Jin ada dosa, ada pahala. Maksudnya jin juga akan dipanggil untuk ditimbang. Yang ni selalu kita dengar, apabila satu nama dipanggil, Allah SWT pun bawa buku amalan dia. Malaikat bawa lah buku amalan. Lalu dibentangkan buku amalan tu di hadapan dia. Dibuka buku amalan tu. Tak nampak pun Ustaz? Semua akan tengok. Kita akan tengok kursi, kita akan tengok arash, bahkan kita akan melihat seluruh malaikat di mahsyar. Hari ni kalau nampak hantu, bukan nampak hantu pun, kain dia je. Nampak macam tu kan? Demam. Baru seekor. Saya orang Kedah, cakap Kedah. Baru seekor. Kan? Nampak kain dia, demam. 3 saat nampak kan, ketak macam tu. Tuan-tuan sekalian, di mahsyar bukan seekor, bukan ceplos tu saja. Yang nak tengok ceplos ke apa, kan? Di mahsyar ni seluruh jin, seluruh syaitan dan seluruh malaikat. Tengah-nganga lah Ustaz. Memang pun, sebab itu di mahsyar suasana dia ialah senyap sunyi. Terkejut manusia ni, nak terkejut dengan 1, 2, 3, sejuta benda manusia nak terkejut. Diam. Maka Nabi cerita suasana di mahsyar itu senyap sunyi. Kerana terkejutnya manusia. Itu belum lagi cetusan dan letusan neraka Jahannam yang duk keluar kat atas tu. Daripada bawah tu, muncik kat atas. Seluruh penduduk mahsyar melihat. Diam kesemuanya. Bila panggil satu nama, buku amalan dia dibuka di depan dia. Seorang-seorang. Yang lain tunggu lah. Larat nak tunggu Ustaz. Larat tak larat, itulah kehidupan. Sebab tu Nabi selalu bersebut, dunia ini singkat. Dunia ini singkat. Bila bersembang dengan orang sebelah, lamakah kita hidup dunia dulu? Orang sebelah kata, yauman au ba'da yaum. Sehari ataupun separuh hari je. Tak ada siapa sebut 60 tahun. Sebab mereka telah melalui satu alam sebelum tu yang juga panjang, namanya barzakh. Panjang. Tak berbaloi ambil duit orang atas muka bumi yang singkat ini. Tak berbaloi ambil harta dan hak orang atas muka bumi Allah yang singkat ni. Tak baloi. Nak seronok porak-perandakan keluarga orang, seronok nak ambil hak orang, seronok nak fitnah orang. Sengsara dia makan masa ratusan ribu tahun di mahsyar. Belum neraka. Belum neraka, mahsyar. Percaya ke tak percaya? Nabi sebut dalam hadis, al-jannatu haq. Syurga itu benar. Percaya ataupun tidak kalian. Nabi kata, an-naru haq. Neraka itu benar. Percaya ataupun tidak kalian. Wal mahsyaru haq. Mahsyar itu benar. Percaya ataupun tidak kalian. Was-siratu haq. Berjalan di atas jambatan yang kecil dan nipis itu benar. Percaya ataupun tidak kalian. Bila malaikat buka buku, saya tak mahu cerita detail lah. Kan? Sebab mahsyar ni cerita dia 4 jam. Panjang cerita mahsyar. Kita ada 20 minit dia ni, 30 minit. Kan?
Saya cerita dia punya trailer-trailer je lah. Hari ni semua dia punya trailer je. Tuan-tuan carilah sendiri kan. Bila buka dengan nama yang dipanggil seorang demi seorang, semua orang tunggu. Tak ada ke ustaz, bila berimpun di padang mahsyar, satu grup yang tak payah timbang amalan dia terus masuk syurga. Akal kita? Tuan-tuan, Nabi jawab, ada. Satu pasukan yang masuk syurga, buku amalan dia sekeping pun tidak dibuka. Waktu Nabi sebut hadis ni, seorang sahabat angkat tangan laju depan Nabi. Nama sahabat ni Ukashah ibn Mihsan ataupun Ukashah. Siapa nak namakan anak lelaki Ukashah ataupun Ukashah. Bukan Ukashah. Hak tu senros lain. Hak ni Ukashah ataupun Ukashah, lelaki. Bila Nabi sebut ada satu kumpulan, subhanallah, duduk di mahsyar, buku dia tak didatangkan, terus masuk syurga. Sahabat ni angkat tangan, ya Rasulullah, boleh tak doa saya? Dia seorang angkat tangan waktu tu. Dia benda-benda tu dia spontan, tuan-tuan. Bukan semua angkat tangan macam sekarang. Bukan semua terlintas. Dia angkat tangan, Nabi kata, wa anta minhum. Kamu salah seorang, wahai Ukashah. Maka sahabat yang masuk syurga tanpa dihitung amalan dia, antaranya Ukashah ibn Mihsan. Ada lagi 69,999 kursi. Kursi tu ada 70,000. Kita kata alhamdulillah banyak. Saya nak bagi tahu sahabat ada 100,000 lebih. Sahabat yang kesemuanya confirm kan, lebih warak daripada kita kan. Tapi masuk cerita lain tu kan. Ni solat ni, cerita solat. Saya nak sebutnya satu hadis yang masyhur. Bila dah letak buku amalan kita ni, tak buku amalan, Allah suruh baca Iqra. Dalam Quran ada Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Allah Taala sendiri baca. Kita pun baca sehingga habis. Lalu Allah Taala pun memulakan timbang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dosa dan pahala, amal ibadah dan maksiat akan dilihat seperti mana tuan-tuan melihat objek di atas muka bumi Allah ni. Tiang ni, tuan-tuan tengok hari ni, mikrofon, tuan-tuan tengok saya. Di mahsyar bila Allah ambil ketulan ibadat tu nampak di depan kita. Bila Allah arahkan untuk ambil ibadat, kita akan nampak ibadat itu. Dan Nabi sebut, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salah. Ibadat pertama yang Allah akan arahkan untuk malaikat ambil, letak di atas mizan. Mizan ni timbangan. Nabi sebut dia ada dua bekas, untuk letak ibadat, untuk letak maksiat. Kalau timbangan maksiat ini berat, ahli neraka lah orang itu. Boleh nampak ketulan ibadat dan maksiat ketika itu. Dan seandainya kaffatu al-ma'il ibadah tathqul, kalaulah yang sebelah timbangan ibadat ni berat, ahli syurga lah dia. Sebelum tu Nabi sebut, nombor satu yang Allah arahkan malaikat untuk ditimbang, namanya solat. Kalau lulus solat, semua amal ibadat lain layak untuk ditimbang. Kalau tak lulus solat, maka kesemua ibadat lain ditolak oleh Allah SWT. Yang ni poin nombor 2. Pentingnya semayang. Jahat macam mana pun, solat. Nakal macam mana pun, solat. Saya jumpa pelajar sekolah menengah dan universiti lebih ratusan ribu orang. Hampir semua universiti undang saya, alhamdulillah. Bukan saya seronok pergi ceramah, tuan. Allah bagi ruang. Azan kah? Azan kena berhenti kah? Sini. Dengar tak dari sini? Kalau dengar kita berhenti. Saya tengok. Berhenti saat lah. Okey, rehat saat. Tolak 5 minit.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya duduk dengan remaja. Sampailah pelajar-pelajar universiti yang terbaru di UIA Kuantan, engineering dengan medik, budak-budak medik. Saya suka tanya soalan tentang solat lah, tentang solat. Dan bila kita buat kajian di Malaysia ni, kajian siapa sahaja, kajian mana-mana jabatan dalam Malaysia ni, umat Islam di Malaysia yang meninggalkan solat sejumlah 75 hingga 80%. Ni tak ada cikgu sekolah kan? Dah Kementerian Kewangan takkan cikgu sekolah duduk tang ni noh. Saya cikgu kan. Saya cikgu dah berhenti cikgu kementerian. Kemudian saya buat kolej sendiri. Sekarang ni sedang dibangunkan. Alhamdulillah. 75 hingga 80% tinggal solat. Tuan-tuan boleh Google sekarang. Berapa puluh jabatan dan pelajar yang buat kajian tu, semua aku dapat angka tu. Kalau solat lulus, barulah Allah SWT benarkan ibadat lain untuk ditimbang. Bukan untuk terima lagi tuan-tuan, untuk timbang. Maksudnya tak semua ibadat tu memang confirm terima. Belum lagi. Ibadat yang kita buat ni belum. Siapa kamu untuk buat keputusan bahawa ibadat tu mesti kena terima? Kan? Nabi Ibrahim bina Kaabah dengan Nabi Ismail, habis bina Kaabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Habis bina Kaabah, satu tempat ibadat yang berapa bilion manusia hari ni tawaf. Habis bina Kaabah, angkat tangan dua-dua beranak ni, orang dah panggil dua beranak lah, ayah dengan anak, Nabi Ibrahim dan Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah hak kami buat ni, ibadat ni. Hak tu tajuk penerimaan ibadat oleh Allah SWT. Kalau tak terima, dia pergi mana ustaz ibadat ni? Ibadat yang tidak diterima menjadi debu yang berterbangan. Sebab tu ada orang, dia semayang tu naik tak lebih sejengkal, hilang jadi debu. Ni Nabi sebut, ini hadis. Tak sempat sejengkal naik ke mana ustaz? Ibadat ni akan dibawa naik ke langit dan disimpan. Setiap orang. Dia akan lalu langit 1 sampai langit 7, dan para malaikat akan melihat zikir, doa, sedekah, ibadat-ibadat ni. Ni semua ada dalil tau, bukan saya sebut. Antaranya, buat main dalil lagi tak? Dia kena keluar lagi. Kan? Antaranya bila Nabi Yunus ibn Matta, kan, bila dia beribadat di dalam perut ikan, di dasar lautan, pada malam yang gelap, dan pada kegelapan laut. Siapa biasa berenang, menyelam di tasik kan, masuk 7 meter dah gelap, tapi sakit telinga. Saya suka selam macam tu, dah gelap. Nabi Yunus ibn Matta, bila dia berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, ibadat itu naik tembus ke langit satu. Para malaikat melihat, dan para malaikat berkata, sautun ma'ruf min makanin gharib. Suara ini terkenal, tapi kali ni dia datang daripada satu tempat yang pelik. Ibadat yang kita buat, dia naik sampai ke atas. Kalau ibadat itu ikhlas, lagi tinggi dia naik, lalu diterima oleh Allah. Kalau dia tak ikhlas, dia sampai di bibir langit, kemudian dia hilang. Ini cerita ibadat, no? Maka itu yang kedua yang saya sebutkan kepada tuan-tuan. Nombor 3, tuan-tuan sekalian, nombor 3, solat ini satu-satunya ibadah yang difardukan di langit, di Sidratul Muntaha, pada malam Isra' Mi'raj lah. Buat turun 50, dapat 50. Kemudian Nabi turun. Nabi Musa alaihissalam panggil
Wahai Muhammad, berapa Allah fardukan kepada umat kamu? Khamsina salatan, 50. Yang ini perbualan dalam Sahih Bukhari ni, perbualan. Wahai Muhammad, inna ummataka la tutiqu dhalik. Umat kamu tak boleh buat. 50 tu terlampau banyak, wahai Muhammad. Pilah minta kurang. Tuan-tuan, kita bukan minta kurang dengan KP. Baru dapat atas saat ni. Bukan minta kurang dengan KP, tuan. Bukan minta kurang dengan JKK. Rasulullah nak pergi tu, nak menghadap Allah. Tak malu kah? Nabi pergi. Lalu dikurangkan. Nabi Musa panggil. Langit ada 7. Atas sekali 7. 6. 5. Nabi Musa 6. Langit ke 6. Nabi nak balik daripada Sidratul Muntaha. Dah masuk tengok syurga. Dah masuk tengok neraka. Nabi nak balik. Lalu Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Musa. Nabi Musa panggil. Nabi Musa terkenal satu orang yang suka kebaikan. Tuan-tuan kena dengar kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa. Dalam 8 jam. Kisah hidup sirah Nabi Musa panjang dalam Quran. Banyak rasul yang paling banyak dicerita dalam Quran Nabi Musa. Sebab umat dia yang kedua teramai selepas umat Rasulullah. Nabi Musa kedua teramai. Kemudian Nabi kata Allah dah kurang. Rasulullah pergi minta kurang, Allah dah kurang. Kemudian Nabi Musa kata berapa? 40. Inna ummataka la tutiqu dhalik. Wahai Muhammad, umat kamu takkan boleh buat 40 tu. Banyak. Irji' ila rabbik is'alhu takhfif. Yang ini teks betul dalam Bukhari, tuan. Saya hafal yang tu. Kembali kepada Tuhan kamu, wahai Muhammad, jumpa balik Allah, minta kurang. Nabi pergi. Kedua, ketiga, keempat, sampailah Nabi bawa dengan angka 5. Masyhur kisah ni, kan? Nabi nak balik. Kemudian Nabi Musa kata, wahai Muhammad, berapa Allah Ta'ala kurangkan? Sekarang tinggal jadi berapa? 5. Wahai Muhammad, 5 pun akan ditinggalkan oleh umat kamu. Nabi Musa tidak tahu ghaib. Perkara ghaib dia tak tahu, Nabi Musa. Tapi berdasarkan pengalaman luas Nabi Musa menguruskan Bani Israel. Bani Israel ni ramai, tuan. Bukannya 1,2,000,000, kan? Yang ramai. Dia yang kedua teramai. Di mahsyar nanti sehingga seluruh penduduk mahsyar boleh melihat umat Nabi Musa yang ramai. Tapi tak boleh lawan dengan umat Nabi Muhammad yang lebih ramai lah. Umat Nabi Muhammad lebih ramai. Kemudian Nabi Musa kata, wahai Muhammad, 5 pun umat kamu akan tinggal. Benda apa tu? Solat. Sehari semalam 5, umat kamu akan tinggal, wahai Muhammad. Maka Nabi pun sebut, tuan-tuan, ayat ni, kan? Ayat ni ada dalam Sahih Bukhari. Ayat ni jarang disebut oleh para ulama ataupun ustaz-ustaz lah. Nabi kata, ya Musa, istahyaitu min Rabbi, wahai Musa, aku pun tahu malu dengan Tuhanku. Pernah dengar Nabi sebut? Takkan tak malu jumpa Allah sekali minta kurang mesti malu. Ini bukan sekali. Kisah ini dengarkan kepada telinga anak-anak kita. Pengorbanan Rasulullah. Nabi korbankan air muka dia untuk umat dia. Bila Nabi Musa sebut umat kamu, Nabi tak tahan. Bila Nabi Musa sebut umat kamu, Nabi jadi tak boleh nak berdiri. Sebab tu Nabi pi. Sampai dah 5, Nabi kata istahyaitu min Rabbi, wahai Musa, aku pun tahu malu dengan Tuhan aku. Tak boleh dah, terlalu malu dah, wahai Musa. Terlalu malu. Hunna khamsun wa hunna khamsun. Salat asalnya 50, Allah telah kurangkan menjadi 5, wahai Musa. Sesiapa di kalangan umatku yang solat 5 mendapat pahala 50 solat sehari semalam. 50 ni kita dah dapat ni. 50 solat. Satu solat Allah Ta'ala bagi pahala 10 fardu. Nama apa lagi ustaz? Hari ni subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ada tak nama solat yang telah difardukan tu? Yang tu tak ada jawapan. Yang tu tanya Rasulullah nanti duduk dalam syurga. Tuan-tuan tak ada soalan ke? Nak tanya Nabi Muhammad, nak tanya Nabi Ismail, nak tanya Nabi Sulaiman, nak jumpa Zulkarnain, nak jumpa Nabi Yusuf, nak sembang dengan Asyah, nak sembang dengan Presiden wanita syurga, Maryam. Tuan-tuan, saya sendiri bila sampai tajuk ni kan, saya ada soalan. Apa lagi solat-solat lain tu?
Datang jawapan, nanti tanyalah. Kan? Orang kata perasan ahli syurga. Perasan tak perasan itu permintaan dan impian saya dunia akhirat. Di mana pun saya duduk, di tempat apa pun yang mustajab doa, saya tak pernah minta jawatan dan wang ringgit. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Minta dua benda tu, seluruh isi dunia ikut tuan-tuan di belakang. Tuan-tuan minta dua benda ni, seluruh isi dunia membuntoti kehidupan tuan-tuan, sujud kepada tuan-tuan. Dan saya buat kolej, saya tak pernah meminta dengan siapa pun. Gitulah maksudnya, bagi tahu permintaan kita ni dalam hidup ni. Alhamdulillah. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang kelima, solat ini bukan umat Nabi Muhammad yang mula. Solat ini dilakukan oleh seluruh umat Islam di atas muka bumi Allah sejak zaman Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam. Dalam Quran Allah Ta'ala ceritakan beberapa orang, antaranya Nabi Nabi Zakaria. Ni contoh. Cuma maklumat yang kelima tentang solat ni, seluruh rasul dan seluruh umat-umat solat. Ada rukuk, ada sujud. Cuma waktunya tak sama, bilangannya tak sama. Ada rukuk dan ada sujud. Contoh Allah sebut dalam Quran, fanadathul malaikatu, dan malaikat pun memanggil orang itu. Orang itu tu Nabi Zakaria. Sebab tu kalau baca Quran faham bahasa Arab seronok. Kan? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dan orang itu sedang berdiri solat di dalam mihrab. Daripada ayat Quran ni tuan-tuan, tiap-tiap rumah kita, penempatan kita, pastikan ada ruang solat. Kena ada masjid ataupun surau ataupun tempat solat musalla dalam rumah kita. Barakah insya-Allah. Tempat tu jangan bagi anak-anak berguling. Ni dengan pakai pampers duk pitang tu pula dengan anak-anak kan. Pampers bocor pula, kotor. Melepak tidur pun situ jangan. Khususkan satu ruang lepas ni dalam rumah kita kan, khusus satu ruang yang ada bilik lebih, buat bilik sebagai surau dalam rumah. Itulah sunnah seluruh rasul pada zaman dulu. Semua dalam rumah mereka. Bila sahabat panggil Nabi datang ke rumah, ini antara dalil, ni saya sebut dalil. Itu cara saya belajar di Syria dulu. Bila sahabat panggil Nabi ke rumah, maka sahabat akan tunjuk, ya Rasulullah boleh tak solat di situ? Attakhidhuhu musalla li. Aku nak jadikan tempat tu sebagai tempat solat seluruh ahli keluarga kami. Di tempat tu diwangikan, dijaga, jangan duk melepak di situ, makan di situ, jangan. Muliakan tempat tu. Dia jadi tempat yang barakah untuk ibadat. Nabi Zakaria pun ada tempat ibadat. Bapa saudara Maryam. Nabi Zakaria. Dia ada tempat ibadat. Dan ketika mana dia solat, ada malaikat yang datang kepada beliau. Ketika mana Nabi Zakaria buat apa? Solat. Point daripada ayat ni saya nak beritahu, solat ni seluruh rasul solat. Sebab tu cerita yang masyhur dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi mengimami para rasul solat 2 rakaat. Sebut yang tu je. Cerita Isra' Mi'raj 2 jam. Kan, perjalanan penuh Nabi SAW. Kemudian tentang solat ni yang Allah cerita dalam Quran ialah bila Nabi Ibrahim AS dia berkahwin dengan Sarah, dia tak dapat anak. Allah uji, tidak mendapat anak sebelum waktu tu sampai beruban. Kemudian berkahwin dengan Hajar, dapat anak. Selepas setahun dapat anak, Ismail. Selepas berapa belas tahun dapat Ismail, baru dapat Ishaq daripada Sarah. Sarah ni wanita kedua tercantik dunia. Yang paling cantik dalam dunia ni siapa? Wanita. Siapa jawab betul, boleh balik awal. Wanita paling cantik dalam dunia ni namanya Hawa alaihassalam.
Ni saya sebut je trailer ni, betul-betul carilah. Kisah-kisah Nabi ni kena dengar, menarik untuk dijadikan panduan dalam hidup kita. Nabi Ibrahim berkahwin dengan Sarah, tak ada anak sampai beruban. Dikatakan 80 tahun. Allah uji Nabi dan Rasul. Kita Allah uji 4 tahun. 16 bomoh jumpa. Berapa belas klinik. 9 tahun. Para Rasul tidak diuji 4 tahun, 6 tahun. 80. Siapa yang diuji itu? Bapa segala Nabi. Dia digelar Abul Anbiya. Nabi Ibrahim ni digelar Abul Anbiya, bapa segala Nabi. Allah uji sampai beruban tak dapat anak. Tuan-tuan, Rasul tak dapat anak, malu tak? Malulah kamu keluar berdakwah lah apa semua. Dia Rasul. Sampai kahwin dengan Hajar, dapat Ismail. Dapat Ismail dan Ismail masih menyusu. Bila menyusu, kita faham umur bawah berapa tahun? 2 tahun lah. Okay, masih menyusu. Allah Ta'ala pun keluar arahan, wahai Ibrahim, bawa isteri kedua kamu dan juga anak sulung kamu. Isteri kedua ada anak sulung lah kan? Pergi ke suatu tempat. Waktu tu di Palestin. Ni Palestin, handphone ni Palestin. Tepi Palestin, Syria. Saya belajar di Syria. Alhamdulillah. Palestin, negara haram Israel. Palestin, ni Syria. Tepi ni Jordan. Saya ambil water ni lah, Jordan. Ni Jordan, tepi Jordan Madinah. Mikrofon ni Madinah. Tepi Madinah baru Mekah. Wahai Ibrahim, bawa isteri dan anak kamu menuju ke sana. Allah Ta'ala tunjuk arah aja. Nama tempat apa, ke mana, untuk apa, tak ada. Keluarlah Nabi Ibrahim, lebih kurang 2000 km. Padang pasir. Alhamdulillah, saya pernah buat umrah naik bas daripada Syria, merentasi padang pasir sampai ke Madinah, kemudian ke Mekah. Murah je, seronok lah waktu tu. Umrah pun buat, haji pun buat. Saya ambil kesempatan turun van apa semua, lalu di kawasan padang pasir. Nak menjiwai suasana para Nabi dan Rasul dulu ni, berhijrah. Nabi daripada Madinah pergi perang Badar, di Badar ratusan kilometer, Nabi ke, kan jauh tu. Sekarang ni siapa pergi umrah boleh pergi ke Badar. Jangan duk pusing kurma tu je. Pasal kurma tu dah sampai boleh, peniaga tu cakap Melayu dah. 50 tak boleh ke? 45 lah makcik. 55 lah makcik kan. Hak peniaga tu. Stokin, jubah. Ni kita nak pergi tempat-tempat sirah ni. Kan? Pergi tuan, ambil van, pergi. Tempat Halimatus Sa'diyah. Ada perkampungan, ada daerah nama As-Sa'diyah. Tempat Nabi dibesarkan, hak 6 tahun tu. Tu sirah tu, tu sirah. Nabi Ibrahim pun keluar. Saya nak rasa sendiri tuan-tuan. Saya masuk ke padang pasir, saya berjalan kaki, kemudian saya naik. Yang motor 3 tayar tu orang apa? CTV. GVT. Banyak sangat dia kata tak tahu lah, KFC ke apa tu. Yang motor 3 tayar tu. Apa dia tu? NTV. ATV. Naik yang tu lah. Sewa, saya naik, saya masuk ke dalam. Subhanallah. Sampai satu kawasan padang pasir ni tuan-tuan, dia batu bongkah ni. Tuan-tuan tak boleh naik. Tuan-tuan kena daki. Datang atas batu jalan bongkah. Lalu tepi-tepi. Susah. Sampai di satu kawasan dia berbukit. Tuan-tuan kena naik bukit. Naik bukit turun. Padang pasir. Sampai satu kawasan saya berhenti. Ni bukan keluar tajuk ni, nak cerita ni. Kan? Saya berhenti. Saya tak terus ke depan lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di kanan saya semuanya pasir, di kiri saya semuanya pasir, di depan dan belakang saya semuanya pasir. Pokok apa pun tak ada. Kalau saya pergi lagi, yang nak tanda tempat tu apa dia? Yang nak tanda tempat untuk ingat saya nak patah balik kan? Dia kosong. Bila dah nampak kosong tu, saya patah balik lah. Kan? Begitu sukar perjalanan tu. Bila Allah arahkan Nabi Ibrahim untuk bawa isterinya yang baru berkahwin dan anak sulung.
yang setelah dia tunggu berapa puluh tahun tadi ni saya nak cerita tentang solat ni. Yang dia tunggu berapa puluh tahun anak tadi. Allah Ta'ala suruh bawa Nabi Ibrahim pun keluar. Waktu tu naik apa? Naik Beza ke, naik Transnasional ke, AirAsia. Waktu tu unta ataupun kuda. Kalau berkeluarga selalunya unta. Sebab dia boleh bawa banyak. Unta ni boleh letak di tepi-tepi tu kemah, peralatan baju apa semua di tepi-tepi kan. Unta. Kalau kuda terhad. Naik unta. Perjalanan yang makan masa lebih sebulan, melebihi 30 hari. Panjanglah. Dia ada huraian tentang perjalanan Arab di padang pasir. Tuan-tuan, tapak kaki binatang, tapak kaki manusia, perjalanan sini ke sini ambil berapa masa lama. Nabi Ibrahim keluar daripada Palestin, ada dua jalan. Wallahu alam jalan mana yang Nabi Ibrahim ambil. Ke Iraq pun boleh. Daripada sini pergi ke Iraq, lepas tu turun Jordan, Madinah, Mekah. Sampai Madinah, kemudian Mekah. Tuan-tuan bayangkan hari ni Kaabah tu. Tapi waktu tu tanah kosong di Mekah. Hari ni. Tuan-tuan bayangkan yang pernah pergi Mekah, kosongkan seluruh bandaraya Mekah. Tuan-tuan nampak apa? Bukit Bukau. Ada bukit Abi Qubais, ada bukit Qu'ayqi'an. Bukit tu. Yang tuan-tuan tengok tu lah, Mekah, Kaabah kan duduk tengah bukit keliling. Maka Nabi Ibrahim sampai waktu tu kosong lah. Betul-betul dekat dengan tapak Kaabah. Turun wahyu, wahai Ibrahim, tinggalkan anak dan isteri kamu di sini. Nabi Ibrahim tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang. Kawasan ini bukan saja manusia. Sepatang rumput pun tiada di kawasan tu. Bukan pokok ceri. Tuan-tuan jangan tanya pokok kelapa. Biwadin ghairi dhi zar'in, yang Nabi Ibrahim ungkap dalam Quran, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Wahai Tuhan, wahai Allah, aku tinggalkan anak isteri aku di setempat, bukan pokok, rumput pun tak ada. Tuan-tuan, logiknya berapa hari? 7 hari mati. Wajib mati. Siapa? Isteri dan anak kecil yang menyusu. Sifat para rasul yang tinggi kedudukan di sisi Allah, mereka akan diuji dengan ujian yang tak masuk akal. Tuan-tuan tengok sirah Nabi Muhammad, semua macam tu. Ujian kita, saya dan kita semua, setiap kali Allah uji, dia ada jalan untuk akal ini berfikir. Tapi para rasul bila Allah uji, para rasul tak jumpa jalan. Dia kena lalu satu lagi jalan, iaitu jalan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lalu satu lagi jalan, baru nampak penyelesaian dia. Bila Allah uji, wahai Ibrahim, tinggal anak dan isteri kamu. Nabi Ibrahim tengok kawasan keliling. Dia tak sebut kepada Allah, ya Allah, bagi 3 hari. Dia bincang dengan rumah. Macam mana ni, ambil air di mana. Ketika itu juga Ibrahim menurunkan isterinya, menurunkan anaknya sebagai tanda, ya Allah, aku mendahulukan Allah dan akhirat dalam kehidupan aku. Apabila satu orang manusia mendahulukan Allah dalam hidup dia, maka Allah lah yang akan membawa dan membimbing seluruh kehidupan dan masalah yang dia ada. Masalah tetap ada. Saya yang bercakap pun Allah uji. Kita ambil masalah tu, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sangkut masalah tu kepada Allah. Dapat masalah, dapat ujian, sangkut kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Waktu tu tuan-tuan akan tengok, Allah mentadbir masalah itu. Maka Nabi Ibrahim, hari dan waktu yang sama, dia turunkan isteri dia, dia turunkan anak dia, dia bagi 2 bekas dari yang diperbuat daripada kulit. Satu diisi air dan satu lagi diisi kurma. Ada di Syria banyak dijual lagi tuan-tuan, bekas tu. Dia buat daripada kulit, sebab kulit di Syria pun murah, sangat murah. Kan? Bekas tu. Satu isi air jadi sejuk.
Satu lagi isi kurma. Dia serahkan 2 bekas tu. Nabi Ibrahim naik semula di atas tunggangan tu. Subhanallah. Ketika itu juga, kalau kita tuan-tuan, apa kita nak buat? Kalau kita tuan-tuan, sekali dengan kita, sekali dengan isteri, sekali dengan anak tu, tiga-tiga teriak, menangis. Tiga-tiga orang terduduk je. Takkan macam ni, ya Allah. Bagilah duduk sebulan. Danlah saya buat kemah sikit. Dan buat rumah kecil jadilah, ya Allah. Bukan rumah yang 2 bilik. Buat. Taat Nabi Ibrahim AS. Allah tak uji kita sampai tahap yang akal kita tak boleh terima. Setiap orang diuji berdasarkan kemampuan iman dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wus'aha tu ingat tuan-tuan, mengikut kemampuan orang tu. Allah yang cipta kita. Allah tahu berapa banyak kuantiti iman yang kamu ada. Allah takkan uji lebih daripada kuantiti iman yang kita ada. Sebab tu setiap kali tuan-tuan dapat masalah, ketahuilah sebanyak itulah iman yang tuan-tuan ada. Sebab tu masalah dan ujian para rasul besar. Besar kerana iman mereka besar. Nabi Ibrahim terus naik unta, terus naik, dan dia nak tinggal anak dan isteri dia ketika itu juga. Bukan nak tinggal, memang dia nak bergerak. Lalu Hajar tanya, wahai Ibrahim, tengoklah keliling kami ni. Pokok tiada, air tiada, manusia tiada. Nabi Ibrahim tak jawab. Kalau jawab jadi apa? Jadi mesyuarat lah. Kalau jawab jadi apa? Jadi filem lah. Oh, saya itulah pasal Allah tu uji kita macam ni. Abang pun tak tahan ni. Oh, ayat mata. Jadi filem tak boleh. Nabi Ibrahim tak jawab. Kali kedua, kali ketiga dia tak jawab. Lalu Nabi Ibrahim pun mula berjalan. Ketika binatang itu mula bergerak, Hajar pegang jubah Nabi Ibrahim, pakaian daripada bawah. Hajar kata, Allahu amaraka bihadha ya Ibrahim. Tengok isteri beriman. Isteri ada iman. Subhanallah. Hajar kata, wahai Ibrahim, apakah Allah yang mengarahkan kamu untuk tinggalkan kami di sini? Allah kah? Yang keluar arahan ni siapa? Allah kah? Wahai Ibrahim, apakah Allah? Waktu tu Nabi Ibrahim tengok wajah isteri dan anak dia. Dalam ni bergelora tuan. Manusia. Nabi Ibrahim bukan malaikat. Manusia. Yang lapar, yang dahaga, yang sakit, yang gembira, yang sedih. Nabi Ibrahim kata, Allahumma na'am. 2 kataan je. Ya, Allah yang arahkan. Dia pun gerak. Dia pun bergerak. Manusia yang paling kasih kepada makhluk atas muka bumi ni nombor 2 Ibrahim. Yang paling ihsan dengan makhluk lain. Apatah lagi dengan anak kecil yang berapa puluh tahun baru dapat ni. Dia tinggalkan, bergelora, berombak dada seorang ayah dan rasul. Dia pergi. Hajar jawab, idzan lan yudayyi'ana Allah. Seandainya Allah yang mengarahkan kamu, Allah takkan tinggalkan kami. Nampak? Iman. Keluarga beriman. Keluarga syurga. Ayahnya ahli syurga, mak ahli syurga, anak ahli syurga. Nabi Ibrahim, bila dah isteri dan anak dia hilang daripada pandangan, menjulang tangan dia kepada langit. Kalau berdoa tadi, menangis di sana lah. Bila dah hilang dari pandangan, menjulang tangan Nabi Ibrahim, Rabbana, munajat. Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, aku patuh kepada arahanmu untuk tinggalkan isteri dan anak-anakku di satu tempat, ya Allah, bukan sahaja pohon, rumput pun tak tumbuh di situ. Tuan-tuan, bukan pokok, rumput. Bukan rumput, binatang liar pun tak hidup kawasan tu. Kosong dan kering kontangnya Mekah ketika itu. Tak ada makhluk di Mekah ketika itu. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana, ini poin dah, liyuqimus salah. Apa permintaan Nabi Ibrahim? Ya Allah, aku doa satu aja,
supaya mereka dijadikan kamu, ya Allah, di kalangan orang yang tidak meninggalkan solat. Apabila anak dan isteri aku solat, ya Allah, maka urusan mereka akan dipegang oleh kamu. Hak ni kunci kebahagiaan keluarga dunia dan akhirat. Kunci untuk mengembalikan keberkatan dalam keluarga dunia dan akhirat. Kunci untuk mengembalikan ketenangan dalam keluarga dunia dan akhirat. Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, permintaan aku satu je. Nabi Ibrahim tak minta Allah Ta'ala datangkan air. Nabi Ibrahim tak minta Allah Ta'ala hantar roti. Nabi Ibrahim tak minta ya Allah buat rumah satu bilik pun tak apa dah. Nabi Ibrahim tak minta kedai. Nabi Ibrahim tak minta. Rabbana liyuqimus salah. Ketika mana anak dan isteriku salat, jiwa mereka kuat, pendirian mereka kuat, matlamat hidup mereka betul. Tak perlu risau. Mak ayah yang ajak anak solat daripada umur 4-5 tahun, dia tak pernah risau dengan masa depan anak dia. Tak pernah risau. Dia tak pernah risau runsing seperti mak ayah hari ni. Tiap-tiap hari runsing dengan anak-anak. Tiap-tiap hari. Saya melihat keluarga-keluarga yang tak pernah risau. Allah pandu anak-anak dia. Allah pandu aurat anak dia. Allah pandu pendidikan anak dia. Allah pandu iman anak-anak dia. Pada 4-5 tahun solat. Sibuk tuition, sibuk nak pergi hantar kursus, sibuk nak pergi hantar ni, nak bagi anak tu. Semayang tak pernah sibuk. Semayang tak sibuk. Kunci di situ. Rugi kita. Nabi Ibrahim doa dalam surah yang sama. Yang ni doa tuan-tuan boleh baca kat anak-anak. Doa yang cukup barakah. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang mendirikan solat istiqamah. Tuan-tuan, siapa minta doa ni? Ibrahim alaihissalam. Bapa segala nabi. Dia minta doa, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan yang istiqamah solat. Yang tu tajuk etika berdoa kepada Allah. Bagaimana berdoa dengan Allah. Kita tak pernah minta. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku di kalangan yang salat. Wa min dhurriyyati. Dan anak-anak aku. Pegang ke kepala pun boleh. Pegang dada anak. Baca doa ni ulang. Sebanyak yang kamu mahu. Sebanyak yang tuan-tuan sanggup. Kalau serius untuk anak solat, baca lagi banyak. Sebab apa? Sebab kita dah terlepas. Kita sudah terlepas pandang anak untuk suruh mereka solat daripada umur 7. Kaedahnya ialah mana-mana ibu dan ayah yang membiasakan anak untuk solat daripada umur 7 tahun, anak itu takkan tinggal sampai dia tua. Sampai dia mati, dia takkan tinggal. Kalau tak lekat juga, ada tak kena. Dia suruh umur 7 tahun, umur 8 dia tinggal, 9 dia tinggal, 10 baru dia turun balik. Tak betul. Dia mesti anak itu cukup 7 tahun qamariyah, maksudnya 6 tahun 9 bulan. 6 tahun 9 bulan, cukup anak tu umur 7 tahun, setiap kali masuk waktu solat, sebut nama dia, solat. Angah, solat. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dan itulah yang ibu dan ayah kita buat sejak dahulu. Tiap-tiap kali masuk waktu solat, kalau tak balik aja, pukul 4:30 asar, 5 dia tak nampak, dia akan cari kita di mana. Itu yang ibu dan ayah dulu buat. Untuk apa cari? Balik solat asar dulu, sekali keluar sambung main. Dia sebut macam tu. Semayang asar dulu, habis semayang, pergi main balik. Muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'in. Nabi kata, arahkan anak-anak kalian, ingatkan anak-anak kalian tiap-tiap waktu ketika mereka mula mencecah 7 tahun. Berapa lama ya Rasulullah untuk dia boleh lekat? Sampai 10. Kalau tengok 10 masih lagi tak lekat, dia tinggal lagi sikit, rotan fadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin.
Tapi bukan rotan yang mencacatkan dia, bukan rotan yang mematahkan tulang dia. Nabi sebut cara rotan. Muka Nabi haramkan. Tempat-tempat yang sensitif diharamkan. Cuma kita tak pernah dengar ni tata cara didik anak solat. Bukan boleh pukul ikut dan. Kan? Ada ruang tempat-tempat yang apa nama ni, yang dibenarkan dalam Islam. 7 tuan, 7. Sekarang umur anak berapa? Anak dah umur 14. Pernah suruh dah waktu 7 dulu? Belum. Terlepas ustaz. Ramai. Lekat dah anak solat? Tak lekat dah. Macam mana ustaz? Baca doa ni. Yang ni doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Baca sampai habis. Tuan-tuan tahu apa Rabbana wa taqabbal du'a? Maksud dia, ya Allah, terimalah doa ni. Siapa sebut? Ibrahim AS. Satu manusia yang memang tak ditolak pun doa dia. Tapi dia sebut, ya Allah, terimalah doa ni. No? Dan kemudian yang kedua, kalau kita dah terlepas, anak-anak dah tak solat sekarang ni kan. 19, 18, 22 tahun dah ustaz umur, tak solat. Buat macam mana? Wajib suruh. Dia solat, dia tak solat, itu dia dengan Allah. Wajib suruh. Subhanallah. Presiden wanita syurga, Maryam alaihissalam. Entah nah. Yang tu ikut ranking tu. Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Ikut ranking. Dalam syurga 4 ranking paling tinggi sekali. Nombor 1 Sayyidatuna Maryam. Nombor 2 Khadijah bintu Khuwailid. Nombor 3 Fatimah bintu Muhammad. Nombor 4 Asiyah imra'atu Fir'aun. Yang ni Nabi sebut bitartib. Kedudukan mereka dalam syurga ni mengikut turutan. Lepas tu barulah yang kelima, barulah Aisyah. Asiyah bukan Aisyah tau. Asiyah ni isteri Fir'aun. Tapi antara presiden syurga yang wanita. Sayyidatuna Maryam, bonda Nabi Isa, tidak pernah disentuh lelaki. Tiba-tiba mengandung. Satu-satunya wanita dalam alam ini yang tidak disentuh lelaki dan mengandung. Satu-satunya wanita dalam alam ni. Tuan-tuan, siapa yang nak percaya bahawa dia kandungan itu diberikan oleh Allah? Maka pada zaman Maryam, bila dia diuji oleh Allah. Sebab apa dia diuji Allah? Memang diuji berat macam itulah. Memang itu satu-satunya ujian yang paling berat di atas muka bumi Allah ni. Kepada seorang wanita yang bernama Maryam. Sebab apa? Sebab iman dia besar. Sayyidatuna Maryam, dia ada musalla dia sendiri di rumah dia. Nampak? Semua ada musalla. Kita bilik tayangan. Kan? Musalla, tempat ibadat dalam rumah masing-masing. Sayyidatuna Maryam, dia beribadat. Apa ibadat yang Sayyidatuna Maryam buat? Solat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi waruk'i ma'ar raki'in. Beribadatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rokok bersama orang-orang yang rokok. Sujud dan rokok, solat. Sayyidatuna Maryam, dia solat dalam bilik dia. Setiap kali datang waktu break untuk lunch kan, kita kena keluar kan. Ni malaikat main hantar. Kita kena pergi cari RM10, RM15 pula. Sehari 2 kali, 3 kali. Tengah hari, makan tengah hari, tengok belakang, makanan. Makanan syurga. Makanan syurga. Kita tengok belakang pun ada makanan. Pizza Hut. Yang tu order. Hak ni malaikat hantar. Malam, makanan. Nabi Zakaria masuk tengok. Anna laki hadha, ya Maryam, wahai Maryam. Datang mana ni makanan-makanan pelik ni? Huwa min indillah. Maryam kata, Allah bawa. Subhanallah. Ibadat sampai macam tu. Tuan-tuan, apa ibadat Maryam buat? Usjudi warka'i. Solat. Hebat tuan-tuan. Solat. Hebat. Mengandung.
Bila mengandung, Sayyidatuna Maryam pun keluar. Ni dia pun tak pernah tahu ni. Tuan-tuan, mengandung bukannya seronok. Bawa dia ada lepas 2 bulan sakit macam mana, 4 bulan apa, boleh makan apa, lepas 6 bulan, 7 bulan. Keluarlah Sayyidatuna Maryam. Bila Sayyidatuna Maryam keluar, orang kata apa? Orang kata dahsyat engkau Maryam. Kan? Ayah kamu orang baik, ibu kamu orang baik dalam kampung ni. Keluarga kamu keluarga mulia wahai Maryam. Gamak kamu buat benda tak elok. Siapa nak percaya yang tu daripada Allah ni? Daripada, maksudnya kandungan tu pemberian Allah. Tak ada seorang kecuali Nabi Zakaria waktu tu. Nabi Zakaria percaya. Lahir. Kemudian lahirkan anak. Orang kampung lagi datang ramai. Lagi ramai datang. Hina kutuk dia. Pukul 2 dah, minta maaf. Nah. Hina kutuk dia, Sayyidatina Maryam ni. Kemudian orang tanya, ni apa ni perbuatan zina kamu buat? Sayyidatina Maryam tunjuk kepada anak yang dalam kandungan. Ni solat kan? Masih lagi solat ni. Masih lagi solat. Ibu yang rajin solat. Tuan-tuan, duduk dalam buai, Sayyidatina Maryam tak bercakap apa, dia tunjuk kepada bayi yang baru lahir tadi dalam buai tadi. Orang ramai kata, wahai Maryam, kami nak cakap macam mana dengan bayi ni? Ni nak tanya kamu, dengan siapa kamu buat? Kenapa sanggup buat? Sayyidatina Maryam tunjuk bayi itu. Fa asyarat ilaih. Bila dia tunjuk kepada bayi itu, qala inni Abdullah. Bayi yang sedang dibuai tu, dia bercakap, aku ialah hamba Allah. Nabi Isa lah. Ada 4 bayi yang bercakap kan? Nak dengar semua ke? Pukul 2 dah. Kan? Trailer. Inni Abdullah, Nabi Isa kata. Tuan-tuan tengok aku ialah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah akan berikan kepada aku kitab, Injil. Wa ja'alani nabiyya. Satu hari Allah akan lantik aku jadi nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Di mana saja aku berjalan, tempat itu barakah. Wa awsani bis salah. Allah arahkan aku untuk sembahyang. Untuk solat. Solat, tuan. Solat. Satu ibadat yang menentukan hala tuju kehidupan satu orang, dunia dan akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Banyak lagi. Pukul 2 dah. Jadi dekat tu dulu insya-Allah. Untuk tengah hari ini, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum.